Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Yang dihormati Encik Mohsin selaku pensyarah bagi kursus penyelesaian masalah kreatif, para panel yang arif lagi bijaksana serta hadirin hadirat yang bersidang pada hari ini. Bersua kita dalam Majlis Ilmu pada hari ini bersama kami selaku moderator anda, Amir dan Azra serta panel-panel khas bagi memperkenalkan dan menerangkan serba sedikit mengenai counterfactual thinking atau dalam bahasa Melayu, pemikiran kontra fakta. Untuk makluman semua, gaya pemikiran ini merupakan salah satu cara penyelesaian masalah kreatif. Jadi tanpa melengahkan masa, kami menjemput Cik Irdina untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai definisi dan takrifan penyelesaian masalah kreatif. Dipersilakan. Terima kasih saudara Amir. Baiklah, kita teruskan dengan definisi yang bagi perkataan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kreatif. Definisi yang pertama ialah definisi masalah. Menurut Dangke 1945, masalah adalah apabila seseorang mempunyai matlamat tertentu tapi tak tahu macam mana nak capai matlamat tersebut. Dangke juga menyatakan bahawa masalah berkait antara individu dan situasi persekitaran. Masalah ni berpunca daripada pengenalpastian ketidaksempurnaan sesuatu perkara yang berlaku kepada diri sendiri atau persekitaran. Contoh masalah yang dapat saya beri ialah masalah sumber di mana tiada masa, wang, sumber manusia dan peralatan yang cukup untuk melakukan tugasan. Jadi seseorang perlu menyelesaikannya. Definisi kedua ialah definisi kreatif. Menurut Aizat Safwan Amir 2013, kreatif membawa maksud kebolehan atau keupayaan seseorang untuk menghasil, mewujud dan menciptakan sesuatu yang baru melalui kemahiran imajinasinya. Kreatif ni bukan je keupayaan dalam berfikir sampai dapat lahirkan idea baru yang unik, tapi kreatif juga merupakan keupayaan berfikir secara kritikal dan buat penilaian secara analitikal terhadap idea. Kreatif juga boleh dikatakan keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi. Definisi ketiga ialah definisi penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah melibatkan satu siri tahap di mana ia bermula dengan mengenal pasti masalah dan kemudiannya membawa kepada pembinaan satu penyelesaian. Menurut Nurmala Abu Hassan dan Muhammad Azhar Abdul Hamid 2019, penyelesaian masalah merupakan satu proses yang kognitif yang mengenal pasti suatu keadaan dengan tujuan untuk betulkannya dengan cara mencapai penyelesaian yang relevan walaupun dengan cara yang berbeza. Aktiviti penyelesaian masalah ini berlaku dalam semua bidang walaupun perspektif terminologi setiap bidang tu berbeza. Definisi keempat dan terakhir ialah definisi penyelesaian masalah kreatif. Menurut Muhammad Syawal Amran dan Saimah Rahman 2015, penyelesaian masalah kreatif merupakan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Penyelesaian ini merujuk kepada kebolehan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui penjanaan idea-idea yang kreatif dan bernas. Ini menunjukkan bahawa pemikiran manusia dengan konteks kehidupan, contohnya ilmu pengetahuan dan kemahiran, mempunyai hubung kait untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sekian, Terima kasih Cik Irdina atas penerangan yang cukup padat dengan informasi sebentar tadi. Kami yakin bahawa para audiens telah memahami dengan lebih jelas tentang apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah kreatif. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan petikan yang disampaikan oleh Cik Irdina yang menekankan bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian yang tersendiri. Betul ke Azra? Betul tu Amir, betul. Saya setuju sangat. Jadi kita teruskan forum kita dengan panel seterusnya. Tak lain dan tak bukan Encik Ashraf bagi menjelaskan tentang apa itu sebenarnya counterfactual thinking. Dipersilakan. Terima kasih Cik Azrael. Saya akan teruskan dengan menerangkan serba sedikit tentang tajuk utama perbincangan kita ni, iaitu counterfactual thinking atau dalam bahasa Melayunya adalah pemikiran kontrafaktual. Baik, pemikiran kontrafaktual ni sebenarnya adalah memberi tumpuan kepada bagaimana masa lalu yang berkemungkinan berbeza ataupun masa kini yang berkemungkinan berbeza. Jadi pemikiran ni biasanya terjadi oleh peristiwa ataupun perkara-perkara negatif yang menghalang matlamat dan keinginan seseorang tu. Pemikiran kontrafaktual ni juga sebenarnya banyak memberi pelbagai kesan ke atas emosi, kepercayaan dan tingkah laku, dengan penyesalan merupakan emosi yang paling biasalah terhasil. Selain itu, pemikiran kontrafaktual ni dia juga adalah merupakan satu konsep dalam psikologi yang mana ia melibatkan kecenderungan manusia untuk mencipta alternatif lain kepada peristiwa kehidupan yang telah berlaku, yang mana ia sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Pemikiran kontrafaktual ni seperti yang dinyatakan ia bertentangan dengan fakta, di mana pemikiran ni dia terjadi
dia terdiri daripada persoalan seperti bagaimana jika dan jika saya hanya yang berlaku apabila memikirkan bagaimana suatu keadaan itu dia boleh jadi berbeza. Sebelum ni para penyelidik dia ada buat perbezaan di mana terdapat dua jenis utama counterfactuals, iaitu outward counterfactuals dan downward counterfactuals, di mana ia akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh panel seterusnya nanti. Dan seterusnya di antara keadaan di mana yang menjadikan pemikiran kontrafaktual ni mungkin berlaku adalah pencetus yang biasa untuk pemikiran kontrafaktual ni apabila terjadinya emosi negatif ataupun situasi-situasi yang bermasalah. Ini kerana bila orang tu dia berasa buruk tentang hasil yang negatif, mereka ni sering memikirkan bagaimana keputusan tu boleh diubah ataupun dielak. Oleh itu pemikiran berlawanan adalah perkara yang biasa selepas kekalahan daripada kemenangan, kegagalan daripada kejayaan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Encik Ashraf, terima kasih. Kami pasti bahawa anda semua faham dengan jelas mengenai apa itu sebenarnya counterfactual thinking ataupun pemikiran kontrafaktual. Ya, jadi kita beralih pula kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Encik Haziq, bagi menceritakan tentang konsep pemikiran kontrafakta. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Dan saya hormati para panel, seterusnya para hadirin sekalian. Baik, sebentar tadi kita telah mendengarkan definisi apa itu counterfactual thinking dan keadaan di mana pemikiran tersebut boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita. Baik, sekarang saya akan teruskan dengan konsep counterfactual thinking. Sebelum tu saya ingin bertanya kepada para hadirin sekalian, apa sebenarnya counterfactual thinking yang kita sebut-sebut? Dalam ilmu psikologi terdapat banyak jenis aliran pemikiran dan salah satu daripadanya adalah counterfactual thinking. Untuk kita mudah fahami, counterfactual thinking ini adalah merupakan satu kaedah pemikiran yang selalu kita sebut sebagai andaian. Jika kita sebut andaian, perkara yang diandaikan boleh kata ia akan terjadi dan ia akan tidak terjadi. Baik, contoh situasi andaian yang relate dengan kehidupan kita seorang student ialah di mana ketika peperiksaan, kalau kita jumpa soalan yang susah, kan, mesti kita akan terlintas dalam fikiran kita. Kalaulah saya baca soalan, baca nota-nota yang pensyarah bincangkan dalam kelas, pasti aku akan dapat menjawab soalan ni sekarang. Jadi itu adalah konsep counterfactual thinking. Baik, para hadirin sekalian, sebenarnya saya akan seterusnya saya akan berkongsi kepada semua tentang kelebihan dan kekurangan berfikir menggunakan counterfactual thinking. Menurut Science Central, seseorang individu yang terlibat dengan pemikiran counterfactual akan membuka dirinya untuk melihat peristiwa dari pelbagai sudut perspektif, meningkatkan daya kreativiti dan seterusnya menjadikan seseorang itu menjadi proaktif. Setiap perubahan yang saya sebutkan tadi adalah penting untuk kita seorang student kerana ia dapat membantu seseorang individu itu untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, seterusnya menilai tindakan yang mereka ambil. Dari sudut negatif, pemikiran counterfactual thinking ini sering membangkitkan sikap benci, negatif dan ketidakupayaan untuk bergerak maju dalam kehidupan seharian. Contohnya, saya ingin bawakan satu contoh. Kalau ada satu pasangan kekasih yang sudah lama bercinta, tiba-tiba salah seorang daripada mereka minta clash, minta putus, pasti yang satu lagi tu akan sedih, murung, putus asa kan dalam diri dia. Hal ini adalah normal bagi kita seorang manusia, tetapi kita perlu mencegahlah perkara itu. Kita perlu tak boleh ikut perasaan sangat, meratapi peristiwa tu lama-lama, tak boleh. Jadi keupayaan untuk kita melepaskan diri dari belenggu peristiwa gelap yang kita alami adalah penting untuk kita bergerak maju dalam kehidupan kita. Terima kasih Encik Haziq di atas penerangan yang membuka mata kami. Saya yakin bahawa kita semua pernah bermonolog dan menyoalkan tentang perbuatan dan keputusan yang kita lakukan. Seperti dalam petikan Encik Haziq tadi, dia mengatakan bahawa kalaulah aku study awal, dah tentu aku boleh jawab semua soalan. Tak gitu Azra? Betul tu Amir, betul. Azra banyak juga bermonolog ya.
Jadi, para audience mesti tertanya-tanya dari mana munculnya counterfactual thinking ni kan. Jadi, kami mempersilakan Cik Ifa untuk menerangkan tentang sejarah kewujudan pemikiran ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Azra. Cukup menarik soalan yang diajukan itu kerana hakikatnya kita tidak akan dapat lari daripada sejarah. Okey, baiklah. Titik permulaan bagi pemikiran kontrafaktual sebenarnya telah bermula sejak zaman ahli falsafah awal yang terkemuka dahulu lagi, iaitu zaman Plato sekitar tahun 427 hingga 347 sebelum Masihi, dan Aristotle sekitar tahun 384 hingga 322 sebelum Masihi, yang memikirkan status epistemologi dengan andaian subjektif dan hasil yang tidak wujud tetapi boleh dilaksanakan. Tidak jauh daripada itu, ahli falsafah terkenal iaitu Nicholas Rasche telah menulis mengenai perkaitan antara penaklukan kontrafaktual dan logik modal. Hubungan antara penaklukan kontrafaktual dan yang berdasarkan logik modal juga boleh dieksploitasi dalam bidang kesusastraan, lukisan dan puisi. Okey, baiklah, seterusnya pemikiran kontrafaktual ini telah banyak digunakan secara meluas dalam bidang psikologi. Para saintis kognitif telah mengkaji perwakilan mental dan proses kognitif yang bergantung kepada penciptaan kontrafaktual. Terdapat kajian Daniel Kahneman dan Amos Tversky yang mempelopori kajian pemikiran kontrafaktual. Kajiannya menunjukkan bahawa manusia selalu cenderung untuk berfikir kalau, jika ataupun seandainya tentang peristiwa luar biasa daripada peristiwa biasa. Sebenarnya banyak kecenderungan yang berkaitan telah dikaji. Contohnya sama ada peristiwa itu adalah tindakan ataupun tidak, sama ada ia boleh dikawal ataupun tidak, kedudukannya dalam susunan peristiwa masa atau hubungan sebab akibatnya dengan peristiwa lain. Okey, itu saja daripada saya. Cik Ifa, menarik sungguh ya perkongsian sebentar tadi. Tiba-tiba kami berminat pula dengan sejarah. Terima kasih. Jadi kemudian kita bergerak pula kepada panel seterusnya, iaitu Encik Aizuddin bagi menyatakan dan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah yang sesuai untuk diselesaikan menggunakan gaya pemikiran ini. Jadi persilakan Encik Aizuddin. Terima kasih saudara Amir di atas pertanyaan tersebut. Jadi apakah masalah-masalah yang boleh diselesaikan dengan mengamalkan counterfactual thinking ataupun pemikiran kontrafakta? Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin mengulangi apa yang telah Encik Ashraf terangkan sebentar tadi, bahawa terdapat dua jenis pemikiran kontrafakta, iaitu upward counterfactual thinking dan juga downward counterfactual thinking. Upward counterfactual thinking ialah satu pemikiran di mana kita melihat kepada satu senario dan bertanya kepada diri sendiri, what if, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah bagaimana jika kehidupan kita boleh menjadi lebih baik, ataupun bagaimana jika kita membuat keputusan yang lebih baik. Pemikiran jenis ini ada kelebihannya dalam beberapa senario. Contohnya apabila kita menyesali peperiksaan yang gagal dan kita berfikir dalam diri kita sendiri, alangkah bagusnya kalau aku belajar dengan lebih rajin. Pemikiran tersebut boleh membantu kita untuk belajar dengan lebih gigih supaya nanti kalau kita ada exam lain, kita boleh dapat keputusan yang lebih baiklah. Namun begitu, upward counterfactual thinking ni boleh menyebabkan kita menjadi seorang yang pesimis. Maksudnya kita boleh menjadi seorang yang sentiasa tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku dan dia boleh mencetuskan masalah psikologi seperti kemurungan. Ada manakala pemikiran yang kedua ialah downward counterfactual thinking. Ini adalah cara pemikiran yang berbeza, yang berlawanan dengan pemikiran tadi. Pemikiran jenis downward counterfactual thinking, dia mempunyai lebih banyak kebaikan dan kesan-kesan positif kerana kita berpuas hati dengan apa yang telah berlaku, kerana kita yakin terdapat kemungkinan di mana keadaan boleh menjadi lebih buruk sekiranya kita membuat keputusan yang berbeza.
Menurut satu kajian yang dijalankan pada tahun 2016 yang diserahkan kepada Department of Psychology di State University of New York, New Paltz, downward counterfactual thinking boleh memberikan keputusan yang positif dalam hubungan romantik. Apa yang menariknya ialah hasil kajian juga mendapati bahawa downward counterfactual thinking lebih banyak diamalkan oleh wanita berbanding lelaki. Antara contohnya ialah apabila seorang yang terlibat dalam hubungan toksik di mana dia sering didera secara mental maupun fizikal oleh pasangannya, lalu dia pun membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan toksik tersebut dan beralih kepada hubungan baru yang lebih baik dengan pasangan yang lebih baik, lalu dia pun kemudiannya akan berfikir betapa beruntungnya dia ambil keputusan tu kerana dia akan terseksa sekiranya dia masih lagi bertahan dalam hubungan yang sebegitu toksik. Jadi pemikiran yang sebegitu secara langsungnya memberikan kesan yang sangat positif kepada hubungan romantik seseorang kerana kita akan lebih menghargai betapa bertuahnya kita apabila berada dalam hubungan yang sihat berbanding dengan hubungan yang toksik. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Wow, terima kasih Encik Aizuddin di atas penjelasan yang cukup menarik dikaitkan dengan hubungan dan sebagainya. Jadi, sekarang kami lebih tahu tentang cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam sesuatu perhubungan. Tak gitu Azra? Betul Amir. Mantap. Jadi kita bergerak kepada panel kita yang terakhir iaitu Cik Atika untuk memberi sedikit contoh situasi ataupun analogi dan disertakan dengan cara penyelesaiannya. Jadi dipersilakan Cik Atika. Terima kasih Cik Azra atas soalan yang cukup menarik ini. Baiklah, seperti mana yang telah diterangkan oleh saudara Aizuddin tadi, terdapat dua jenis pemikiran kontrafaktual iaitu jenis upward dan juga downward. Selain daripada itu, sebenarnya dapat beberapa lagi jenis pemikiran kontrafaktual yang lain iaitu tindakan, diri sendiri dan juga orang lain. Contoh bagi pemikiran kontrafaktual jenis tindakan adalah seperti saya sepatutnya tidak mula merokok. Manakala bagi pemikiran kontrafaktual jenis tindakan, contohnya saya sepatutnya mengambil vitamin C menurut Institute dan Royce 2008. Yang penting, pemikiran kontrafaktual ini sebenarnya bersifat menilai dan menyatakan alternatif dalam beberapa cara yang nyata lebih baik ataupun lebih buruk daripada realiti. Penyelidikan menunjukkan bahawa sebenarnya pemikiran kontrafaktual ini dia diaktifkan oleh masalah yang mana pemikiran ini menghasilkan perubahan tingkah laku dan kesan tu mungkin merupakan satu laluan di mana perubahan tingkah laku tersebut berlaku. Pengecaman masalah dia akan mengaktifkan pemikiran kontrafaktual. Syarat bagi pemikiran ini adalah inference yang menghubungkan antecedent kepada akibat. Sebagai contohnya, sekiranya saya belajar Bitcoin, saya akan lulus. Dengan memikirkan apa yang akan berlaku secara berbeza, jika kita bertindak secara berbeza, kita boleh membuat kesimpulan yang tentang cara terbaik untuk berkelakuan pada masa kini. Sebagai contoh, dalam situasi seorang lelaki yang teman wanita telah putus dengannya. Bagi pasangan ini telah bercinta selama bertahun-tahun, mempunyai rancangan untuk bertemu keluarga masing-masing, berkahwin dan mempunyai anak. Suatu hari pasangan tersebut memutuskan untuk tidak lagi bersama. Sememangnya lelaki itu akan mengalami perasaan sedih, tetapi sisi gelap pemikiran kontrafaktual muncul apabila lelaki ini mula bertanya macam-macam soalan pada dirinya. Contohnya, bagaimana jika saya membeli hadiahnya lebih kerap? Bagaimana jika saya menghabiskan lebih banyak masa bersamanya? Apa yang akan berlaku jika saya bekerja lebih sedikit? So, merungut tanpa henti mengenai andaian yang dibuat ini bukanlah penyelesaian yang terbaik. So, penyelesaian yang terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh pasangan ini mungkin dengan menerima saja apa yang telah berlaku dan terus bergerak ke hadapan. Kesimpulannya, dengan pemikiran kontrafaktual, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik pada masa depan dengan membuat refleksi tentang masalah pada masa lalu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Atika di atas penyampaian yang cukup berguna sebentar tadi. Kami berharap agar para audiens yang mengalami sebarang masalah mampu mengatasinya dengan baik. Yang nampaknya masa telah mencemburui kita. Jadi kami boleh rumuskan bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Sekiranya kita menggabungkan ilmu pengetahuan, menambahkan sedikit kreativiti dan bertindak tanpa mengikut emosi. Kami yakin dan percaya hadirin hadirat yang bersidang pada hari ini sedikit sebanyak dapat menambahkan info asas daripada penyampaian para panel kita yang hebat pada hari ini.
Sekian sahaja daripada kami, yang baik datang daripada Allah dan yang sebaliknya datang daripada diri kami sendiri. Terima kasih atas masa dan perhatian yang diluangkan. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum dan bye. Bye.